Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara laporan utama untuk malam ini. Sarawak Sekulen yang anak tiri nyapatna. Sarawak Harvest and Folklore Festival janjikan acara menarik. Dan Miri catat bacaan IPU tidak sihat. Miri ini memang jerebu sangat hebat. Saya sendiri kurang ke aktiviti di luar. Kalau saya aktiviti di luar tu memang saya pakai topeng, Pak. Kalau tidak, memang sangat sesak nafas. Kita perlu minum air yang sangat banyak. Itu adalah luahan penduduk di Miri. Ada benar katanya keadaan cuaca amat tidak sihat dan berjerebu. Malah ada yang minta pihak berkuasa ambil tindakan kepada individu yang melakukan pembakaran. Berdasarkan statistik di laman web Jabatan Alam Sekitar JAS, sekitar Miri catat bacaan indeks pencemaran udara IPU tinggi iaitu 114. Ini menjadikan bandaraya itu satu-satunya daerah di seluruh negara yang mencatatkan IPU tidak sihat. Dalam pada itu, Awani Sarawak sempat hubungi pengarah Jabatan Pendidikan Sarawak. Beliau beritahu hanya sebuah sekolah sahaja yang ditutup akibat jerebu itu iaitu Sekolah Kebangsaan Kuala Baram 2. Kes di SK Baram Kuala Baram 2 tu, kita dah minta pelajar tidak hadir ke sekolah lah untuk atas untuk segi keselamatan dan kesihatan dia orang lah. Sebab kebakaran berluka di tepi sekolah tu memang sangat hampir dengan sekolah. Dan tengok keadaan dan juga bergantung pada pengumuman berkaitan dengan IPU di Miri itulah. Kita punya SOP lah. Sementara itu, Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Miri ketika dihubungi beritahu kebakaran hutan di Kuala Baram sehingga Kertin berada dalam keadaan terkawal. Namun masih ada halangan untuk membantras masalah jerebu di sana. Oleh kerana dia melibatkan tanah gambut, so ada beberapa tumpuk masih menghasilkan asap. So asap ni yang mendatangkan jerebu agak tebal pada ketika tertentu lah. Bagi padam kebakaran yang berlaku di Tanah Lapang ini, seramai 25 anggota JBPM Miri dan beberapa agensi lain dikerah. Namun masih berdepan beberapa cabaran untuk menjangkaui kawasan terlibat. Di sini sebenarnya access road memang ada masalah sebab kawasan yang terbakar ni memang amat luas, iaitu sehingga 500 hektar, sangat luas. So untuk kita masuk gunakan jentera memang tak dapat sebab jalannya berpasir. So amat memerlukan four wheel lah. So four wheel pun agak terhad dan juga keduanya masalah ada sumber air. Sumber airnya memang agak bermasalah sebab musim kemarau telah melanda di Miri. Untuk padam kebakaran secara menyeluruh terutama di kawasan yang sukar dicapai, beberapa kaedah lain diguna pakai selain teknik hidrosub. Cara lain lagi pula kita akan buat direct attack. Maksudnya direct attack ni anggota-anggota kami akan pecah kepada beberapa pasukan pergi ke kawasan kepala api. Dan kita juga dibantu oleh unit udara kita, heli. Kita akan buat water bombing kepada lokasi-lokasi yang jauh daripada yang boleh dicapai oleh anggota bomba. Semangat Perjanjian Malaysia 1963 perlu dimasukkan dalam pindaan Perlembagaan Persekutuan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata ia penting bagi memastikan hak Sarawak terus terpelihara. Malah tegasnya Sarawak juga hanya mahukan hak-haknya yang terhakis dikembalikan. Mesti semangat Perjanjian Malaysia 63 diambil kira. Jangan ditolak kerana mesti ada Perjanjian Malaysia 63 siada Malaysia. Kena kita takkan kuasa kita balik yang telah terhakis. Dalam pada itu, Abang Johari tegaskan jangan anak tirikan Sarawak. Ini kerana Sarawak adalah rakan kongsi penubuhan Malaysia dan mesti dilayan sama rata. Janganlah Sarawak macam anak tiri. Sarawak Sekulen yang anak tiri nyapatna. Apabila patna tu mati
Tak sah kalau Kuching tidak dimeriahkan dengan program kebudayaan. Selain Rainforest World Music Festival menjadi tarikan dunia, Sarawak Harvest and Folklore Festival SHFF pun tidak kurang hebatnya. Festival itu kembali lagi tahun ini dan bakal diadakan pada 26 hingga 28 April ini. Penganjuran edisi ini melibatkan kerjasama Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC serta tuan rumah Kampung Budaya Sarawak SCV. Antara kemuncak festival ini ialah drama musikal Dang Buncu, pertandingan sape dan pertandingan akhir Ratu Cantik Gawai. Dengan adanya festival itu, sudah pasti ketibaan pelancong ke Sarawak juga meningkat sejajar dengan kempen Melawat Sarawak tahun ini. Programs, events like this will definitely be helping to increase the number of visitors. As it is, we are already seeing quite a good increase of the numbers. We are only into its fourth month this year, but we can see there is a slight increase in the number of visitors coming in to Sarawak. Bijak urus masa mungkin kunci kejayaan buat graduan Sarjana Pentadbiran Perniagaan Antarabangsa Swinburne Sarawak ini. Biarpun sudah berumah tangga dan bekerja, ia bukan penghalang jadi graduan cemerlang. Dolly Risia Linus Debra akui perancangan masa yang sistematik memudahkan urusannya sepanjang pengajian. Walaupun berusia 38 tahun, Dolly Risia tidak pernah malu atau keko untuk bergaul dengan rakan sekelas yang jauh lebih muda daripadanya. Timba ilmu tidak kenal usia, kata Dolly Risia yang kini bekerja sebagai kerani perpustakaan. Saya nasihatkan selagi ada peluang untuk belajar, belajarlah dengan sepenuhnya dan ilmu boleh ditimpa tak kira umur, tak kira di mana pun kita berada. Janji yang penting kita ada usaha dan semangat. Ilmu tak akan habis. Untuk berjaya, kenalah manfaatkan peluang yang ada. Anggap cabaran sebagai dugaan kehidupan dan tiada kehidupan yang tidak terima dugaan. Bila kita bijak hadapi dugaan itu, kejayaan pasti ada. Nasihat ibu kepada dua cahaya mata itu. Awani Sarawak berhenti rehat seketika selepas ini Kerajaan Sarawak sediakan tanah bina kompleks Ibu Pejabat Hikmah. Bertemu kembali. Ini mungkin berita gembira buat Persatuan Harakah Islamiah atau Hikmah. Persatuan bukan kerajaan itu terima sebidang tanah berkeluasan 10 ekar di Jalan Pustaka untuk bina kompleks Ibu Pejabat Hikmah yang baru. Ketika umumkan perkara itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg sifatkan sudah sampai masa Hikmah ada bangunan sendiri. Maka kita naklah memberi aset kepada Hikmah dan kita telah bersetuju untuk memberi sebidang tanah kepada Hikmah dekat dengan library untuk menjadikan bangunan Hikmah yang lebih moden dan mempunyai fungsi-fungsinya. Beliau berharap Hikmah akan terus bergerak menyebarkan keindahan Islam serta bergerak bersama seiring dengan pembangunan kemajuan negeri Sarawak. Beliau berkata demikian semasa merasmikan sambutan 50 tahun Bina Hikmah pada Khamis di Kuching. Bagi yang dipertua Hikmah, Tan Sri Dr. Abdul Aziz Hussein, peruntukan yang diberikan kerajaan itu amat dialu-alukan. Malah dakwah yang dilakukan Hikmah kini mengikut peredaran zaman dengan guna media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Pendekatan pendidikan tahfiz akan terus diperkasa di seluruh Sarawak. Kita telah membuka pusat latihan dakwah dan berhasrat melatih generasi belia di peringkat asas dan seterusnya mengajar mereka yang berkebolehan untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sejarah muda dalam bidang agama. Selain itu, Hikmah juga memberikan fokus kepada saudara baharu atau golongan mualaf dengan penyediaan kelas mengaji, asas solat dan fardu ain. Banyak surau dan pusat komuniti Islam telah dan sedang dibangunkan dengan ihsan kerajaan dan juga masyarakat Islam dan peka tentang perkembangan saudara baru yang di bahagian yang menghadirkan ilmu pengetahuan Islam. Itulah betul-betul kami masa itu lah dari tahun 2001 kami yang itu. Oh,
tu baru memberi hak. Benar apa yang dikata Muhammad itu. Sudah lama beliau tunggu, akhirnya dapat juga pemilikan strata. Sudah pasti pemilikan strata yang diperolehi ini beri nafas lega dan kegembiraan buat Muhammad dan 28 lagi penghuni flat Taman Sepakat Jaya Demak Laut. Penyerahan pemilikan itu disempurnakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Sim Kui Hian. Bagaimanapun jelas Kui Hian, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah selesaikan pinjaman dan tunggakan pengurusan bank. Justru pemilik rumah di Sarawak digesa dapatkan strata daripada Perbadanan Pembangunan Perumahan PPP selepas segala urusan berkaitan pinjaman dan pembiayaan perumahan diselesaikan. It's so important for them to have title. This is almost 20 years. Dengan adanya hak milik strata itu, pemilik hartanah akan mudah menguruskan masalah harta masing-masing pada masa akan datang. Setelah 2 tahun menunggu, 134 penduduk Tudan, Desa Ras dan Kampung Damai Jaya Senadin kini boleh tarik nafas lega. Ini kerana mereka bakal terima bekalan elektrik dan air bersih. Perkara ini dijayakan di bawah program tabung pemohon tambahan dan lewat ALAF. Menurut Menteri Muda Elektrik Luar Bandar, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, kerajaan negeri peruntuk RM2.3 bilion untuk bekalan elektrik dan RM2.8 bilion untuk bekalan air bersih seluruh negeri. Tidak beri kerjasama. Ini antara cabaran Kerajaan Negeri Sarawak dalam mendapatkan senarai nama penduduk yang masih tidak dapat bekalan elektrik dan air bersih di rumah mereka. Menurut Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Lee Kim Shin, ramai dalam kalangan penduduk di Tudan, Desa Ras dan Kampung Damai Jaya tidak beri kerjasama kepada pegawai bertugas dalam dapatkan maklumat mereka. Ini menyebabkan nama mereka tercicir dalam senarai yang layak terima bekalan elektrik dan air bersih. Justru Ketua Kampung terlibat diminta serah senarai penduduk yang tiada dalam senarai untuk diproses. Beting Maru punya potensi jadi pusat pengeluaran makanan. Menurut Dr. Abdul Rahman Ismail, kerajaan negeri kini giat bangunkan kawasan itu sebagai hub makanan pertanian pada masa depan. Antara projek pertanian yang sedang dilaksana ialah industri yang berasaskan aquakultur, apung, tanaman nenas, padi dan lain-lain. Beliau turut berkata kerajaan negeri akan terus salurkan bantuan lantas rancakkan lagi aktiviti pertanian yang merupakan sumber utama ekonomi negeri Sarawak. Usaha ini juga sejajar dengan hasrat jadikan Sarawak sebagai pengeksport bersih produk berasaskan pertanian menjelang 2030. 4 kematian dicatat sejak 1 Januari lalu. Ini merupakan statistik kematian libatkan pekerja industri binaan kapal di Sibu dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP pandang serius kejadian ini selain ambil langkah proaktif. Justeru JKKP anjur bengkel sistem awam pengenal pastian bahaya, penilaian risiko dan kawalan risiko untuk ahli Persatuan Limbungan Kapal Sibu. Semua untuk pastikan kadar kemalangan dan kematian industri binaan kapal di daerah ini diminimumkan. Hopefully lepas ni nanti ilmu tersebut dapat dan kita tak dengar lagi lah. Hopefully kita tak dengar lagi cerita daripada Sibu tentang orang meninggal dalam tempat terkurung. Kita tunjukkan tadi dan pukul Cik Nazri sendiri, he himself akan explain tentang confined space. JKKP juga dengan kerjasama Persatuan Limbungan Kapal Sibu akan menerbitkan sebuah buku panduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dengan itu, sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Kita bertemu lagi esok. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.